Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kisah-kisah daripada hadis Nabi SAW. Malam ni kita masuk kepada satu kisah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berkenaan dengan kisah umat terdahulu. Hadis malam ni pendek sahaja, dalam beberapa baris sahaja, tapi penjelasan ni mungkinlah ambil masa sikit, tapi tengoklah macam mana, insya-Allah. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ishtara rajulun min rajulin aqaran. Ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar khudh dhahabaka minni innama ishtaraitu minka al-arda wa lam abta' minka adh-dhahab. Wa qala alladhi lahu al-ard innama bi'tuka al-arda wa ma fiha fatahakama ila rajulin faqala alladhi tahakama ilayhi alkuma walad qala ahaduhuma li ghulamun wa qala al-akhar li jariyah qala ankihul ghulam al-jariyah wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqa. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, hadis ni menceritakan tentang bagaimana kisah yang berlaku pada umat terdahulu. Kata Nabi SAW, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jaratan fiha dhahab. Kata Nabi SAW, dahulunya pada zaman dulu ada seorang lelaki ni, dia beli tanah daripada seorang lelaki yang lain. Itu cerita dia nak. Dia beli tanah daripada seorang lelaki yang lain. Kemudian dalam satu hari tu dia buat kerja di rumah, di tanah, kawasan tanah dia ni. Dia korek-korek, dia jumpa emas. Dia jumpa zahab, emas. Dia jumpa emas dalam tanah dia tu. Ya. Emas tu duduk dalam jak. Jarratan fiha zahab. Dia buat kerja di rumah tu, korek-korek nak tanam pokok ke apa, dia jumpa jak. Dia angkat jak tu, dalam jak tu ada emas. Terus dia pergi dekat tuan tanah lama ni. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar khudh dhahabaka minni. Dia pergi dekat tuan tanah lama, dia bawa jak yang ada emas tu, dia pergi bagi balik jak tu. Dia kata, ambil balik jak ni daripada saya. Tu dah tuan-tuan, sampai tahu tu. Innama ishtaraitu minkal ard wa lam abta' minka dhahab. Sebab saya beli tanah daripada tuan, saya bukan beli emas. Duit yang saya bayar waktu ni tu, saya beli tanah, saya bukan beli emas. Jadi saya jumpa emas seketui ni, tuan-tuan, seketui besar ni kata berapa ratus ribu ni, 300 ribu dah tak? Kan? Bagi balik macam tu ya. Dia kata, saya jumpa ni dalam tanah tuan. Jadi saya beli, memang saya beli dah tanah ni, tapi saya beli tanah, saya bukan beli emas. Jadi saya jumpa emas dalam tanah ni, ambil balik kat tuan. Tuan-tuan, wa qala alladhi lahu al-ard innama bi'tuka al-arda wa ma fiha. Yang tuan tanah lama tu pula kata, dah. Tuan dah beli tanah ni termasuk dengan semua dalamnya sekali. Mah ni saya tak mau, ambil kat tuan balik. La ilaha illallah, tuan-tuan. Ini warak umat terdahulu ni. Tuan yang lama ni kata, tak, bukan saya punya. Tuan dah beli tanah ni, bermaksud apa yang tuan jumpa dalam tu ke apa ke, tuan punya, bukan saya punya. Kawan ni tengkang, tak, bukan, saya beli tanah saja, saya tak mau, ni tuan punya. Duk lawan tolak hang aku. Lawan bukan lawan berebut, lawan tak mau. Tu zaman tu tuan-tuan. Akhirnya bila lawan tolak, pi kanan tak kena, kiri tak kena, akhirnya dia bawa kes ni pi jumpa dengan seorang lelaki. Fatahakama ila rajulin. Dia bawa kes ni pi jumpa dengan seorang lelaki. Fatahakama ila rajulin.
dan lelaki ni selesaikan kes ni. Tuan-tuan, tak pasal lagi saya sambung. Hadis ni Imam Bukhari riwayatkan di dalam bab kisah umat terdahulu. Hadis yang sama, Imam Bukhari riwayat, Imam Muslim riwayat. Imam Bukhari menyebutkan kisah ini di dalam bab, dalam kitab golongan terdahulu. Zakar al-Bukhari hadzal hadis fi zikri Bani Israel. Imam Bukhari meletakkan hadis ni di dalam bab pengkhabaran tentang kisah-kisah Bani Israel. Lakin wala bagaimanapun, wal Muslim awraduha fil aqdiyah. Imam Muslim pula hadis yang sama, Imam Muslim diriwayatkan di dalam bab hukum. Anda nampak? Kenapakah kedua-dua ini berbeza? Di situlah menunjukkan bagaimana manhaj para ulama di dalam tabwibul abwab, di dalam menetapkan bab, menunjukkan kepintaran mereka, menunjukkan kefahaman mereka terhadap sesuatu hadis. Kita boleh kenal, kita boleh tahu bagaimana gaya fikir seseorang ulama itu, walaupun hanya dengan cara mereka menyusun kitab mereka, walaupun hanya dengan mereka meletakkan bab ataupun memasukkan hadis-hadis yang mereka riwayatkan di dalam bab yang mana. Imam Bukhari memasukkan hadis ini di dalam bab Fadli Bani Israel ataupun Zakara Bani Israel, bab pada menceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel. Kerana bagi Imam Bukhari ini ialah kisah-kisah umat terdahulu, yang kita ambil kisah ini sebagai pengajaran, ya? Yang kita ambil kisah ini sebagai pengajaran semata. Ambil kisah ini sebagai pengajaran. Adapun Imam Muslim memasukkan hadis tersebut, hadis ini di dalam bab hukum, agar hadis ini boleh jadi dalil. Kalau kita nak ulang hukum dalam bab membeli tanah misalnya, apa yang terkait di dalam tanah itu, nak kira macam mana, nak bahagi macam mana, dijadikan itu sebagai istidlal, pendalilan untuk penggunaan hukum bagi pihak kita. Adapun Imam Bukhari menyatakan, kenapa Imam Bukhari meletakkan dalam bab kisah umat terdahulu? Kerana bagi Imam Bukhari, syariat pada zaman itu belum tentu sama dengan syariat pada zaman kita. Maka hadis ini diambil sebagai mengambil pengajaran dan kisah, dan mengambil pengajaran yang baik daripada kisah ni. Sedangkan Imam Muslim berpendapat kita boleh ambil sebagai pedoman hukum daripada kisah ni. Kedua-duanya betul belaka lah. Nak beritahu, saya bukan nak beritahu siapa betul siapa salah. Saya nak beritahu bagaimana para ulama dulu dalam meletakkan bab itu saja telah menunjukkan bagaimana fiqh mereka, mazhab mereka dalam berfikir. Tuan-tuan, baik. Maka hadis ni cerita tentang mereka dua orang tu, yang seorang beli tanah, seorang jual tanah tu, jumpa emas, kemudian lawan tolak hang aku pasal tak mau. Okey. Akhirnya dia bawa kisah ni, bawa kes ni pergi jumpa dengan seorang hakim. Cuma dalam syarah hadis mengatakan tak pasti hakim ini adalah hakim betul ataupun orang alim ataupun orang soleh. Sebab dalam syarah kata lelaki tersebut bukanlah, siapa kata? Imam Qurtubi mengatakan lelaki tersebut bukanlah hakim mansub ila nas, bukan hakim manusia, bukan hakim kerajaan, tetapi orang-orang soleh dalam kalangan mereka ni, orang kampung dia, ustaz-ustaz lah kot, yang mereka percaya, minta tolong selesai Ustaz. Ya, dalam syarah ni dia cerita panjang lagi lah bagaimana dalam mazhab Malik, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Abu Hanifah, boleh ataupun tidak kita mengambil hakim yang bukan berstatus hakim. Ya, saya nak baca pun jadi panjang, tapi saya baca jugalah. Bahasa hadis ni pendek. Ya. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi bahwasanya hakim tersebut wa annahu lam yakun hakiman mansuban linnas, bukanlah hakim. Imam Qurtubi dalam syarah hadis dalam syarah hadis ni mengatakan hakim tersebut bukanlah hakim manusia, bukanlah hakim kerajaan yang dilantik ni, tidak, tapi orang-orang soleh dalam kalangan depa yang depa percaya, tolong Ustaz settle kes saya ni, kes kami ni, saya jumpa emas dalam tanah ni saya beli daripada pak cik ni, saya bagi balik kat dia, dia tak mau, ya, saya pun tak mau, jadi lagu mana, mana nak pergi ke mana? Kata Imam Qurtubi, itu bukan hakim kerajaan, tetapi hakim orang kata apa, lantikkan kita lah, seorang yang tolong settle masalah. Imam Malik mengatakan, adapun kalau dalam kaedah begitu boleh pakai, maksudnya penghukuman hakim itu walaupun dia tak rasmi boleh pakai. Kerana berdasarkan hadis yang Nabi SAW menyebutkan tentang seorang hakim yang ada ketokohan melepasi level tertentu lah, mujtahid, maka
walaupun dia bukan dilantik kerajaan, tapi dia boleh settlekan masalah. Ulama bincang tuan-tuan. Imam Abu Hanifah pula membincangkan tentang bagaimana hakim itu kalaulah dia itu dia bukanlah hakim lantikan kerajaan, tapi dia menyelesaikan kes itu. Kalau kes itu dibawa ke peringkat federal, ni yang baru-baru ni clash antara state dengan federal ni kan. Kalau dibawa ke peringkat federal, kalau kes penghakiman hakim tersebut sama dengan hakim kerajaan, maka dipakai. Kalau tak sama, maka ditolak hakim yang daripada orang dilantik tu, yang bukan hakim kerajaan tersebut. Baik. Wa qalu Syafi'i mislu qaul Malik, dan qaul Syafi'i bersamaan dengan qaul Imam Malik. Tak apalah, dia dalam bab meletakkan hakim. Apa hakim ni kata? Apa hakim ni kata? Okey. Hakim ni kata Al-kuma waladun, adakah kamu ada anak? Salah seorang dalam ada anak ke tak? Maka seorang lelaki ni mengatakan, saya ada anak. Li ghulamun, saya ada anak lelaki muda, ghulam, saya ada anak lelaki muda. Wa qala al-akhar li jariyah, seorang lagi pakcik seorang lagi pula kata, saya ada anak perempuan. Qala ankihul ghulam al-jariyata, lah ni senang, bagi menikah anak terona hang dengan anak perempuan ni. Tuan-tuan nampak? Wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqa. Maka lelaki yang dipinta penyelesaian itu berkata, kahwinkanlah anak lelaki dengan anak perempuan, berikanlah infak kepada mereka berdua menggunakan emas ini dan dermakanlah. Maka lelaki ni yang menyelesaikan masalah ini mengatakan, hang ada anak lelaki, Pak Long ada anak lelaki, Pak Ngah ada anak perempuan, lah ini bagi menikah dua-dua orang. Lepas tu duit ini bagi kat depa sebagai infak dan sedekah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tu saya bincang awal tadi. Sebab tu ulama bincang, adakah hakim ni memang hakim negara ataupun orang soleh dalam kampung ni apa? Sebab solution yang macam tu. Tidak, kalau hakim negara mungkin dia pergi kepada prosedur yang lain kan. Tapi sebab itu sebahagian Imam Qurtubi mengatakan hakim ini bukanlah hakim negara khilafah, tapi hakim kawan-kawan mereka seorang soleh yang mereka percaya dan mereka minta selesaikan. Kata Imam Qurtubi, al-muhakkimu lam yahkum ala ahadu minhuma wa innama aslaha bainahuma. Kata Imam Qurtubi, adapun hakim tersebut bukanlah menghakimkan kedua orang itu. Sebaliknya apa dia buat? Wa aslaha bainahuma. Sebaliknya kata Imam Qurtubi, hakim tersebut hanyalah aslaha ni apa? Macam mana? Hakim tersebut bukanlah menjatuhkan hukum kepada kedua-duanya. Sebaliknya sekadar apa tuan-tuan aslaha ni? Aduh, tak keluar Ustaz, apa? Aslaha ni Allahu akbar, subhanallah. Dia macam bagi cantik, bagi kesudahan yang indah macam tu. Macam mana? Mengharmonikan, sedap ayat tu. Mengharmonikan. Aslaha bainan nas, kan, mengharmonikan sama-sama manusia kan. Musleh, bagi cantik, bagi indah. Jadi hakim ni kata Qurtubi, dia bukan nak keluar hukum, dia bukan nak kira penal code ke section berapa ke apa ke, tetapi dia bincang tentang bagaimana dah awak tengok cantik dalam syarah ni bincang, kata syarah bagaimana bijaknya orang soleh tersebut bila dia melihat masing-masing tak mau harta itu. Sebab apa tak mau? Sebab rasa warak yang ada pada diri itu tuan-tuan. Itu yang mahal tu. Warak ni kerana mereka memikirkan tentang, kalau aku ambil, kalau bukan aku punya macam mana? Itu yang Nabi SAW mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang kamu ragu kepada benda yang kamu tak ragu. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan tentang berurusan dengan urusan yang syubhat hampir kepada urusan yang haram. Jadi dia nak elok benda tu. Nabi suruh tinggal benda-benda yang meragukan. Dia risau. Sedangkan kalau dia ambil tak salah pun dia jumpa. Kita bincang hukum dia. Dia ambil tak salah pun pasal dia jumpa. Yang kawan ni pula mungkin dia tak salah pasal dia punya, mungkin dia punya.
Tapi oleh kerana warak, masing-masing tak mau bertanggungjawab, masing-masing ambillah kahang, walaupun mah tu sejongkong. Seketui beza kalau dengan kita hari ni. Lah kita lagi boleh rebut, aku nak rebut kan kita lawan mahkamah mana boleh nak minta tu aku punya. Wah, kalau lah section mana yang ada, cabarlah apa punya undang-undang yang ada, yang penting aku nak aku punya. Mah tu aku punya. Okey, mai lah lawyer mahal terawan apa aku boleh banyak pasal aku nak tu. Bergaduh pula tuan-tuan. Tosak kata mah lah. Pokok derian pun bergaduh dah ni tuan-tuan. Tosak pokok derian, pokok pelam pun bergaduh dah. Tak, tuan-tuan, yang ni mah. Tetapi oleh kerana waraknya mereka itu, mereka tak mau. Sampai tokoh-tokoh tu tuan-tuan. Ini Nabi menceritakan tentang bagaimana kelebihan orang tertentu pada zaman dahulu yang warak itu mengatasi, tuan-tuan. Ulama bincang di dalam bab warak. Apa makna warak? Wara'a ni bermaksud depa kawai. Wara'ul ghanam, gembala kambing, kawai kambing. Jadi wara'a ni dia kawai, dia jaga, dia gembala, dia kawai diri dia. Dalam sejarah Islam banyaklah tokoh-tokoh yang kalau kita boleh kategorikan sebagai menjaga kewarakan. Macam Muhammad bin Sirin yang rela rugi berapa puluh ribu ringgit kerana dia tuang barrel madu yang dia nak jual. Ada orang beritahu tikus masuk, tuang pasal dia susah hati. Betul ke tak betul masuk ni, ada kata dia tuang walaupun dia berhutang sampai penghujung usia dia, pasal nak bayar barrel yang dia tuang tu ya. Tak jual pun tuan-tuan, tuang gitu ya. Satu barrel besar hanya kerana orang kata ada tikus kecil masuk satu, buang. Kerana apa? Warak. Siapa lagi? Dalam tokoh-tokoh salafus soleh banyak contoh dia tak main. Yang menjaga macam Ibnu Mubarak yang ceritakan dalam kitab-kitab sirah ulama tabi'in. Yang pinjam jarum orang dalam musim haji kan. Lepas tu balik pergi negara dia ada. Tengok-tengok dalam beg ada jarum. Patah balik pergi cari orang tu balik pasal nak tolong ganti balik jarum tu. Ada seorang lagi nama, apa nama saya tak ingat nama. Al-Hafi. Dia bawa kasut. Apa nama dah? Allahumma salli ala Muhammad. Dia Rabi'atul Hafi kan. Tapi Al-Hafi nama dia. Al-Hafi ni maknanya dia kaki ayam. Satu hari dia imam, ulama besar. Salafus soleh. Dia beli kasut baru, bawa main masjid. Semayang jadi imam, kuliah apalah. Dia keluar masjid, slipper tu, capal kasut dia tu hilang. Dia teriak. Orang kata, ustaz apa ni, kasut hilang pun teriak. Dia kata, aku bukan teriak kerana kasut tu hilang. Aku teriak kerana sebab kasut aku tu ada orang buat dosa. Kerana kasut aku itu orang boleh buat dosa. Sebab harta yang aku ada tu orang jadi berdosa sebab benda aku. Padahal tak salah. Dia tak salah pun. Dia teriak susah hati sebab orang buat dosa kerana dia. Maka lepas pada tu tuan-tuan dia tak pakai kasut dah. Perlukah warak sampai tahap tu? Tak perlu pun sebenarnya. Tapi Syekh Dr. Mustafa Bura menyebutkan dalam syarah hadis 40, dalam bincang hadis itu mengatakan tak perlu pun warak sampai tahap tu. Tapi kalau ada orang yang warak sampai tahap tu, okey, jangan halang dia. Sebab apa? Sebab itu jadi satu indikator yang ada orang boleh warak sampai tahap tu. Tuan-tuan faham tak maksudnya macam ni? Perlukah sampai tahap-tahap tu? Tak perlulah. Tapi kalau ada ulama dulu yang sampai tahap tu jaga warak mereka, itu menjadi satu indikator kepada kita bahawasanya ada level tu, boleh pergi sampai tahap tu. Saya nak bagi contoh macam ni lah tuan-tuan. Kita mengajak ni, kita duduk di satu masjid kita ramai-ramai. Ada 4-5 orang ustaz. Katalah ada 10 orang ustaz. Masjid tak boleh bagi contoh masjid, bagi contoh sekolah lah. Kita mengajak di satu sekolah agama, ada 10 orang ustaz. Dalam 10 orang ustaz tu ada 9 orang ustaz memang ustaz yang sporting. Ustaz yang ada media sosial, ustaz yang kaki melawak. Bukan kata jahat dak, sporting, boleh melawak, boleh sambut raya jadi, melawak. Dalam 10 orang tu 9 orang ustaz macam tu. Salah ke tak salah? Tak salah lah. Dia bukan buat jahat, cuma dia sporting. Tapi out of 10 orang tu ada seorang ustaz dia warak terlebih. Dia sembahyang duha, dia jaga pakai, jaga makan, dia jaga sungguh-sungguh. Korang-korangnya dengan adanya dia tu jadi satu indikator yang ada pemberatan dia sikit. Tidaklah orang mengatakan agama ni semua sporting ya. Tuan-tuan faham maksud saya? Maksudnya ada satu indikator yang korang-korang yang adanya dia tu orang segan sikit. Orang nak lebih-lebih hari jadi nak sambut, nak baling-baling tepung, dia ada orang segan sikit. Itu maknanya Dr. Mustafa Bura menyebutkan bahawasanya ada indikator bila ada orang-orang yang warak dalam agama kita ini, dalam sirah kita ini, agar dia menjadi contoh, dia menjadi benchmark yang
boleh pi sampai tahap tu, tapi tak perlu pi lah. Kalau ada orang sampai tahap tu, it's okay for them. Agar kita jadi rujukan, agar orang tak kata oh ni melampau, ni hulu dalam agama. Tidak sampai begitu. Kecuali kalaulah orang yang wara' yang disebutkan oleh Dr. Abu Anas Al-Madani mengatakan wara'un zalim. Wara' orang yang zalim. Apa maknanya? Dalam bab lain dia tak wara', dalam main bab tu dia wara' lebih. Oh, dalam bab lain dia langgar habis agama. Bila main nak nikah dia, yang ni aku ikut sunnah. Itu untuk orang lelaki lah. Untuk orang perempuan pula, suruh pi merata dia boleh pi ni. Merata cerak dia boleh pi. Bila orang masuk dengan kuliah, oh saya tak boleh lah kuliah ni, kena minta kebenaran suami dulu saya. Jadi gitu pula. Kata Datuk Abu Anas, yang ni tak betul. Pasal benda lain dia langgar habis. Main hak tu dia nak jaga, main hak tu dia bagi alasan. Tu tak boleh. Tak apa. Tapi ada pun golongan ini wara'. Wara' menjaga amalan mereka, menjaga hati mereka, menjaga jiwa mereka. Inilah golongan wara' yang zuhud. Yang zuhud, zuhad, yang tak peduli pun emas ketui ke, emas gunung ke, kecintaan dia terletak pada perkampungan abadi dia. Dia tak pedulilah. Apa pun tak ada nilai bagi dia melainkan kehidupan abadi dia. Tuan-tuan, ada orang duduk di Kuala Lumpur. Tiap-tiap bulan dia kirim duit pi kampung. Dia duk bina rumah dia di kampung ni. Pasal dia tahu esok aku pencen 60, aku akan balik duduk di kampung. Jadi duit dia tiap bulan gaji ni dia terheran sangat dah. Dia beli setakat mana makan pakai cukup. Lebih pada tu dia simpan, bawa pi kampung, duk buat rumah di kampung ni dengan ayat terjun, dengan kebun, dengan apa ni. Tuan-tuan rasa hati dia macam mana? Hati dia terlekat di kampung dah. Bila mai umur 60 pencen tu, orang kata datuk ataupun pakcik kena balik dah pencen dah. Dia dengan terbuka, okey aku memang nak balik. Pasal jiwa dia memang duduk di kampung. Dan yang dia siapkan di kampung dia tu memang menanti dia dah. Tuan-tuan rasa dia berat dah nak tinggalkan kota untuk balik kampung? Tak berat. Pasal dia ada harta di sana dah. Ingatan dia untuk di sana. Yang dia simpan itu semua untuk di sana. Itulah manusia pun dalam dunia ni tuan-tuan. Kalau dia menabung untuk akhirat dia, semuanya dia sediakan untuk akhirat dia. Dia sentiasa rindu untuk akhirat dia. Dia akan tahu, dia akan pencen daripada dunia ni. Dia akan berpindah ke akhirat dia. Dia sedang menenun dan membina binaan dia sendiri di akhirat dia. Maka kematian yang satu proses peralihan untuk dia untuk berpindah ke alam sana. Yang dia tak heran dah, yang dunia ni biar pilih apa pun. Sebab dia sedang membina rumah dia, kebun dia, ayat terjun dia, semua di sana dah tuan-tuan. Sebab itulah orang itu senantiasa merindukan kehidupan di sana, sehingga kan kehidupan di sini ibarat hidangan murah di atas meja dia, yang dia hanya makan untuk hidup, bukan makan untuk menikmatinya tuan-tuan. Golongan ini begitu. Biarlah orang tawarkan dia dengan mah atau apa saja, tak ada masalah. Kita hari ini tuan-tuan belum tentu. Belum tentu. Bukan saya kata tuan-tuan, saya kata kita, termasuk saya sekali ni, belum tentu. Belum tentu. Mungkinlah kalau jumpa telefon lama bagi balik kot. Ni kalau jumpa emas, dosa kata emas ketu ya tuan-tuan. Jumpa duit shilling lama pun berebut lah ni. Nak pergi try tengok tu tahun bila duit shilling tu. Baik, sambung tuan-tuan. Maka orang hakim yang cerdik ni pula, kata Al-Imam Qurtubi, dia cerdik pasal apa? Pasal dia melihat pak cik ini dengan seorang lagi ni, saya nak sebut nama apa, Pak Long dengan Pak Ngah ni, dua orang ni soleh, orang baik. Jadi anak keturunan dia keturunan yang baik-baik. Bila keturunan yang baik-baik, kita bagilah menikah dengan sama-sama mereka. Tu nampak pandai ni. Orang hakim ni dia pandai, dia fikir sampai jauh tu. Muslih. Dia nampak sampai tara-tara tu. Dah pak cik ni sampai tolak duit sampai tara-tara ni. Bukan salah pun kalau depa claim, depa bagi dia orang pun tak apa. Tapi tak mau pasal menjaga warak itu. Macam saya ulang tadi, tak salah pun kalau ambil. Dah apatah lagi bila dua-dua redha macam tu. Tapi tak mau. Pasal takut yang pak cik hak jual tu, dia takut bukan aku punya, kot orang dulu punya kau, tapi hang dah beli hang ambil lah. Kan? Kawan ni pula, aku beli tanah, aku bukan beli emas. Pak cik ambil lah balik. Tuan-tuan tahu dah kecil-kecil dulu kita duk main, cikgu bagi lilin satu pegang, buka lagu. Kan? Lilin tu berjalan. Habis lagu, lilin tu berhenti kat tangan siapa, kawan tu kena buat apa-apa, kena denda kan. Lagu tu lah depa ni tak mau tanggung benda tu, takut nak jawab depan Allah nanti. Tak mau tanggung. Pakcik, aku tak mau hang lah sampai tara tu. Sampai tara tu punya tak mau. Jadi kalau warak sampai tara ni, kata hakim ini,
bagi menikahlah anak-anak mereka agar menjaga keturunan ini. Nah, baik. Jadi ada pun macam mana ni bila jumpa harta ni tuan-tuan? Kalau Malaysia ni undang-undang macam mana? Kita ada Akta Warisan Kebangsaan tahun 2005, tuan-tuan. Akta 645 Seksyen 74/1. Kalau kita jumpa harta dalam tanah kita, harta yang bernilai lah, tak jumpa besi tak ada apa dah, harta yang bernilai dalam Seksyen 74/1 mengatakan kita wajib inform kerajaan dan harta itu akan menjadi milik kerajaan negeri. Dan kalau kita tak bagi tahu, dalam Seksyen 81 Akta yang sama 645, kita boleh didenda sampai 50,000 dan penjara kurang daripada 5 tahun. Kalau jumpa harta lah. Biasalah tuan-tuan. Tapi siapa nak habaq? Baik. Di sudut agama kita pula macam mana? Di sudut agama kita pula macam mana? Kata Imam Mawardi, ikhtilaf indana fi man ibta' ardan fawajada fiha syai'an madfunan hal yakun dhalika lil ba'i' aw lil mushtari. Memang khilaf dalam kalangan kita bila terjumpa harta di dalam yang tertanam, dufina fil ard, yang tertanam dalam tanah, adakah harta itu milik penjual ataupun pembeli? Memang dibincangkan, dia kata. Daripada hadis ni saja tuan-tuan dia berbincang bab hukum. Ini yang Mawardi mengatakan. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan fiha qaulan. Pada ini ada dua qaul. Wa ya'ni bidzalika ma yakuna min alwa'il ardi kal hijarah wal 'imad wal rukham wa lam yakun khalqa fiha. Seringkahnya beginilah. Kalau harta itu memang dia duduk sebati dengan tanah, macam petroleum dan sebagainya itu, maka dia milik tuan yang baru. Kalau dia memang dibubuh macam harta yang memang dikorek bubuh dalam tu, maka dia kena kembali kepada tuan yang lama, dan tuan yang lama pun kalau bukan dia punya, dia kena cari tuan yang lagi lama pula. Macam tu kaedah dia. Ni nak jaga warak ni. Baik. Wa jazama ashabuna Syafi'iyah bi annahu yadkhulu fi bai'il ardi al-hijarah makhluqah fiha. Ringkasnya dalam mazhab Syafi'i pula, dia bahagi kepada harta jumpa yang di atas tanah dengan yang di dalam tanah pula. Lagi kemas. Bagaimana kalau kita beli tanah, jumpa harta yang atas tanah dengan yang bawah tanah? Dalam mazhab kita pula mengatakan kalau orang tu beli tanah, maka harta-harta yang di atas tanah itu, tiang, batu semua tu dikira sekali dapat dekat pembeli. Tapi kalau yang di dalam tanah, kena balik bincang dengan mahkamah balik. Tengok balik, putuskan balik siapa punya asal dia. Lagu tu. Baik. Sebab tuan-tuan, harta ni dia ada bab harta rikas. Satunya harta rikas. Tuan-tuan, harta rikas ni, bahkan harta rikas kena keluar zakat 1/5, 20%. Harta rikas ni bermaksud harta yang ditanam pada zaman jahiliyah. Harta orang kafir yang ditemui oleh kita, itu harta rikas. Itu tak sama tuan-tuan. Harta yang tersembunyi, rakasa yarkuzu, harta yang tersembunyi, itu harta rikas. Kalau kita jumpa, kita boleh ambil dengan syarat kita kena bagi zakat on the spot, tak payah tunggu setahun, 20%. Tapi itu harta, iaitu harta orang kafir yang dijumpai pada zaman Islam. Itu sejarah dia. Ada pun yang bab yang lain dikatakan ma'adin. Ma'adin ni pula adalah galian, petroleum apa semua tu. Tu dikira bab lain pula, tak kena keluar zakat pula. Zakat benda tu lah, zakat perniagaan dia lain pula. Ni zakat benda tu. Ada pula yang lain disebut sebagai kanzun, harta benda. Ada pula luqatah, barang-barang yang dijumpai. Semua ni dalam ni dibincang panjang lah. Saya tak mau nanti benda ni dia jadi macam crumble sangat dekat otak. Cuma saya nak bagi tahu, kalau ikut kaedah Imam Bukhari, tak payah bincang lah, pasal syarak tak sama. Tapi kalau kaedah Imam Muslim, kita bincang lah. Teknikal dia macam mana, di sudut kita macam mana, harta itu kalau dijumpai macam mana kan. Dalam ni cerita panjang, saya ingat saya nak cerita, tapi bila saya melihatkan panjang sangat pula. Tadi di rumah saya ingat saya nak cerita lah, macam panjang sangat pula.
Saya ingat Ustaz tak payah cerita lah. Cuma saya nak saya ambil petikan dia saja nah. Di mana 3 jenis harta tersebut. Nah, rikas, ma'adin, luqatah. Barang yang liqa, yang dijumpai. Kanzun ni pun salah satu jenis jugalah harta. Nah, dan semua itu ada perbezaan dia. Nah, kemudian ada perbincangan tentang harta yang dijumpai itu macam mana cara dia. Kalau di sisi mazhab kita kena isytihar dulu. Tunggu sampai berapa lama dulu. Sampai tak ada orang jumpa dah, kena bagi kat Baitul Mal. Dan Baitul Mal pula guna untuk benefit of Islam lah. Tapi kalau setakat kita jumpa RM5, macam mana nak pergi Baitul Mal juga ke? Tak sampai Baitul Mal kot. Kos nak pergi Baitul Mal pun lagi mahal dari RM5 tu. Pibuh tabung masjid, selesai. Dengan niat masjid gunakan untuk orang Islam lah. Lepas kita isytihar dululah. Ataupun kita buat kaunter dekat masjid, lost and found. Masjid setiap kampung ada satu kaunter lost and found. Siapa yang hilang apa pun mai cari di masjid, siapa yang jumpa apa pun pergi letak di masjid. Tapi saya takut tak di masjid lagi, dia lost, dia tak found dah. Risau juga. Kan? Tapi kalau masjid boleh jadi center begitu, orang tahu dah aku hilang apa pun, cari di masjid. Aku jumpa apa pun, dia letak di masjid. Pun kemas jugalah. Allah tak tahulah. Kalau kita boleh buat lagu tu. Sebab takut. Benda ni takut. Main dengan tanah ni tak berani. Saya nak tutup satu kisah tuan-tuan. Bagaimana satu hari seorang perempuan yang nama dia Arwa bin Aus. Arwa ni cantik, saya nak tutup dia bunyi. Arwa bin Aus ni dia tuduh Sa'id bin Zaid ini ambil tanah dia. Depa duduk tanah sebelah-sebelah, dekat-dekat. Jadi Arwa ni kata Sa'id ni ubah batu sepadan ni, ambil hak dia. Kata Sa'id bin Zaid, takkan kena benda ni dia tuntut ni bukan zaman Nabi, ni dah zaman Marwan bin Al-Hakam, zaman Bani Umayyah dah. Dia tuntut. Maka Sa'id bin Zaid ni siapa tuan-tuan? Sa'id bin Zaid ni, tuan-tuan tahu tak cerita yang Sayyidina Umar balik rumah, jumpa adik dia Fatimah dia baca Quran tu. Kan? Baca Quran dengan seorang tok guru tu. Adik dia tu dengan suami adik dia. Kan? Sayyidina Umar pergi penampak tok guru, penampak dengan adik ipar sekali. Adik ipar dia tu Sa'id ni lah. Sa'id bin Zaid ni. Sa'id bin Zaid ni adik ipar dia lah. Adik ipar dia. Dan kalau tak kahwin dengan adik dia pun, Sa'id bin Zaid ni adik-beradik Sayyidina Umar. Tak silap saya sepupu ke? Sebab bapak dia Zaid Al-Adawi Zaid, bapak dia Zaid itu pernah kena katok dengan Al-Khattab, bapak Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab bapak dia tak join ritual orang jahiliah dulu, sembah berhala tu. Bapak dia Zaid tak join. Zaid ini orang yang dia mencari agama Nabi Ibrahim, tapi dia tak tahu nak buat ke mana. Dalam riwayat Syiar Alamin Nubala, Imam Zahabi riwayat katakan, nukilkan mengatakan dia sampai satu tahap dia pergi sujud seorang-seorang atas tanah, dia kata, ya Allah, aku tahu engkau Esa, ya Allah. Aku tahu apa yang penduduk Mekah sembah ni semua bohong belaka, ya Allah. Tapi aku tak tahu nak sembah engkau macam mana, ya Allah. Zaid ni, bapak Sa'id ni lah. Dia sempat jumpa Nabi tak? Sempat. Pernah dalam hadis yang lain, Nabi dengan Zaid bin Harithah, masa tu Zaid kecil lagi, duduk sembang dengan Zaid ni, bapak Sa'id ni. Sembang dengan dia cerita, aku duk tunggu Nabi akhir zaman mai. Dia tak tahu Nabi tu Rasulullah lah. Nabi Rasulullah tak jadi Nabi lagi masa tu. Masih pernah jumpa tapi bukan dalam nubuwah. Zaid ni dahsyat tuan-tuan. Dulu ada beberapa orang tokoh Zaid, apa nama lagi, sepupu Siti Khadijah tu, Warqah bin Naufal, apa nama dia, kemudian Mak Zainab bintu Jahshin, mak dia, mak makan Nabi Sumamah. Ni antara tokoh-tokoh yang tak ikut orang jahiliah. Tak mau, tapi tak tahu nak sembah siapa. Waraqah dipilih cara yang orang Nasrani, tak apalah, tapi mengesakan Allah. Jadi Sa'id bin Zaid ni dia terima Islam awal. Dia adalah kelompok 10 sahabat yang mubasyaru bil jannah, yang dijanjikan dengan syurga, yang confirm syurga. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, tu kata radhiyallahu anhu. Sa'id bin Zaid. Tahu ni hebat sahabat ni tuan-tuan, doa makbul. Tiba-tiba makcik ni duk pergi viral, kata Sa'id ni ambil tanah dia. Makcik ni Arwa bin Aus. Orang sokong makcik ni pasal, minta maaf, pasal dia perempuan, jadi orang nampak macam dia betul lah. Kemudian kata Sa'id bin Zaid, takkan aku nak buat kerja macam tu sedangkan aku yang riwayat hadis.
Hadis yang Nabi kata, man akhadha shibran minal ardi zulma, siapa-siapa yang ambil secara zalim tanah orang walaupun sejengkai, wa annahu tawwiqahu fil akhirah, di hari akhirat kelak dia akan disangkut min sab'in ardin, disangkut dengan 7 lapis bumi akan disangkut atas belakang dia dalam neraka. Takkan aku nak buat tu baru ambil singkai? Takkan aku nak buat kerja ni? Tak. Kita tak. Memang hang ambil. Ya. Maka tuan-tuan, dibawa kepada hakim, masing-masing bersumpah. Akhirnya kata Sa'id bin Zaid, tak apalah. Nah, tak apalah kalau dia tuduh juga, ambil dah kat dia. Tapi kalau dia fitnah aku doakan agar dia panjang umur, dia akan Allah butakan mata dia dan dia akan mati dekat tanah yang dia duk buhung ni. Itu takdir Allah. Makcik tersebut sampai ketua buta mata dia dan dia dalam terabak-abak tua tu, dia terjatuh dan mati dalam sumur dekat tanah yang dia berebut tu, yang dia claim tu, mati dia. Nah, itu tuan-tuan orang soleh yang menjaga kewarakan mereka. Baik. Maka tuan-tuan, dalam hadis ini saya minta maaf tuan-tuan, sebab tadi saya kat rumah saya duk berkira-kira agak saya nak cerita technical part ke, saya nak cerita pengajaran saja. Sebab kerana ikut kuliah kita ni, saya kalau boleh saya tak mau sentuh technical part ni pasal dia melibatkan hukum. Tapi bila saya cerita tentang pengajaran sahaja, dia jadi terlalu pendek pula. Nak pergi kepada 2 hadis tak sempat pula. Maka saya sulam lah, no. Saya sulam. Maksudnya pengajaran dia pun ada. Sebab kalau ikut manhaj Imam Bukhari mengatakan syarak pada zaman dulu, syariat pada zaman itu tak mesti sama dengan zaman kita. Mungkin syarak, kemungkinan pasal kita tak tahu hakim ini hakim betul ke ataupun memang hakim negara ke ataupun zaman Bani Israel dulu ni, kita tak tahu. Adakah yang mereka buat tu legal lah, maksudnya bila dah kes macam tu pergi jumpa dengan orang penghulu bagi settle, bagi menikah, selesai. Jadi Imam Bukhari ambil langkah berhati-hati. Jadi kita hari ni kalau kita jumpa harta macam tu, kita pun warak kita tak mau, kita kata lah ni anak aku pergi menikah, senang. Tak boleh macam tu. Kan? Jadi Imam Bukhari ambil langkah itu. Saya nak bawa tuan-tuan bagi kita tahu macam mana manhaj ulama fikih ni. Nah, hanya untuk meletakkan bab pun dia berfikir sampai tahu-tahu tu. No? Jadi panjang ni. Tapi itulah saya nak bagi tahu bagaimana ulama dia meletakkan bab, menentukan hadis ni nak ikut mana. No? Ada satu hadis yang lain tu tak apa panjang, yang berita tentang seorang perempuan yang dia main sihir tu, kan? Yang dia belajar ilmu sihir tu. Hadis tu panjang lah, nanti saya cerita dalam tajuk yang lain. Imam Bukhari meletakkan hadis tu dalam bab doa mak ayah. Sedangkan cerita tu pasal sihir. Jadi ada sebab. Ada sebab benda. Sedangkan sebab apa boh dalam doa mak ayah? Pasal di hujung hadis tu ada pendek ya. Sayyidina Umar kata, kalau lah mak perempuan ni hidup lagi, boleh tolong doa. Yang tu ya. Jadi kelebihan doa mak ayah. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa afdal mursalin wal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.